Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Sarawak United, yang mana Negeri Sembilan menang 3-2 pada perlawanan ni, hasil jaringan daripada Gustavo 2 dan juga Matthew Alves 1. Manakala untuk Sarawak dijaringkan oleh Raja Imran dan juga Syami Izzuan. Pada perlawanan ni boleh dikatakan kedua-dua pasukan beraksi dengan agak seimbang. Cumanya, in term of attacking, pasukan Negeri Sembilan lebih menguasai lah berbanding pasukan Sarawak United. Tetapi Sarawak United pula menunjukkan satu aksi bertahan yang sangat baik lah ketika mereka cuba untuk memastikan yang mereka tidak dibolosi selepas Gustavo menjaringkan gol pertama buat pasukan Negeri Sembilan. Jadi boleh saya katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan baik. Cumanya yang mengecewakan adalah mengenai padang, yang mana permukaan padang semalam dipenuhi dengan takungan air, padang becok yang merencatkan sedikit corak permainan kedua-dua pasukan dan merencatkan sedikit intensiti perlawanan lah. Daripada game boleh jadi laju, tiba-tiba slow disebabkan bola tersangkut dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara yang positif yang saya suka tengok tentang pasukan Negeri Sembilan ni? Yang pertama, yang saya nampak improvement yang paling ketara untuk pasukan Negeri Sembilan adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Yasir Pinto, Izzuddin dan juga Omid Nazari, yang mana ketiga-tiga player ni untuk perlawanan ni mereka berjaya untuk menampakkan yang bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan hidup apabila mereka menjadi nadi dalam melakukan link up play antara bahagian wingback, dan mereka berjaya untuk open game kepada bahagian attacking. Dan boleh dikatakan peranan Izzuddin sebagai holding midfielder ataupun pemain yang berada di bahagian tengah sebagai lone pivot ni berjaya bermain dengan sangat-sangat cemerlang apabila beliau berjaya untuk membantu bagaimana untuk start the build up apabila Negeri Sembilan cuba build up daripada bawah, dan bagaimana Negeri Sembilan cuba untuk menyerang ataupun memulakan game di bahagian tengah. Memang Izzuddin antara one of the best player di dalam padang, bukan sahaja daripada segi bertahan tetapi daripada segi penlibatan ketika beliau merencanakan serangan di bahagian tengah. Dan untuk Yasir serta Omid Nazari, untuk game ni mereka lebih memfokuskan kepada peranan sebagai wide attacking midfielder, iaitu Yasir lebih kepada bahagian kanan dan Omid lebih kepada bahagian kiri, yang mana mereka akan support mereka punya wingback sendirilah. Omid akan lebih kepada memberi support ataupun link up dengan Cik Rashid yang bermain di bahagian kiri pada perlawanan semalam, dan Yasir akan lebih backup kepada pemain di bahagian kanan iaitu Nama Taven. So apabila ada macam tu, maka variation of attacking pasukan Negeri Sembilan akan sedikit berubah. Jadi mereka tak hanya berpaksikan kepada corak serangan di bahagian wide area menggunakan pemain-pemain di bahagian wingback seperti Cik Rashid ataupun Nama Taven, tetapi sebaliknya mereka juga boleh menggerakkan serangan di bahagian tengah dengan sangat baik sebab mereka ada link up dan numbers of player yang boleh untuk menghubungkan antara bahagian tengah ke kanan dan juga ke kiri. Dan kita boleh tengoklah ada beberapa percubaan daripada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan yang cuba melakukan shoot ataupun orang kata apa, serangan daripada luar kotak penalti ke arah gawang Sarawak United. Itu adalah satu improvement yang bagus lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan yang kedua, disebabkan bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan ni hidup, kita boleh tengok juga di bahagian serangan iaitu Gustavo. Boleh saya katakan Gustavo juga memainkan peranan yang penting dalam menghidupkan bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan dan berjaya untuk create space kepada Alves, untuk create space dan juga mencipta variation of attacking buat pasukan Negeri Sembilan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apabila dalam perlawanan ni kita boleh lihat yang Gustavo dia akan selalu drop deep ke bawah untuk meminta bola di bahagian tengah, sama ada daripada Yasir ataupun Omid. Jadi benda tu memang sangat bagus lah. Apabila Gustavo drop ke bawah, dia pun akan cover balik dia punya tempat di bahagian serangan. So dari segi work rate, daripada segi kerajinan, memang Gustavo antara player yang bagus, dan dia juga antara player yang bagus untuk kutip bola daripada bawah dan untuk melingkapkan ataupun untuk menghubungkan bahagian tengah dan juga bahagian serangan dengan sangat baik. So Gustavo memainkan peranan yang penting dan dia pandai juga untuk cover dia punya tempat sebagai seorang striker dengan sangat-sangat pantas sekiranya beliau drop ataupun turun lebih kepada middle area. So benda tu sangat cemerlang lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang ketiga,
boleh saya puji adalah di bahagian wingback mereka, terutamanya di bahagian kiri, iaitu Cik Rashid. Yang mana Cik Rashid ni memang every game dia menunjukkan satu peningkatan dari satu peningkatan ke satu peningkatan. Dia punya gameplay sering improve dan juga naik every game. So benda tu memang saya boleh puji untuk Cik Rashid. Dia bermain di bahagian kiri semalam dengan sangat-sangat bagus. Selalunya dia bermain di bahagian kanan, tetapi hari ni dia bermain di bahagian kiri dan dia tidak kekok bermain di bahagian kiri dan menunjukkan aksi yang cemerlang dan berjaya involve dengan bahagian attacking dengan sangat bagus. Itu yang saya suka lah tentang Cik Rashid. Begitu juga dengan nama Tiven, tetapi nama Tiven ni tidaklah seefektif Cik Rashid ketika menyerang. Tetapi boleh dikatakan nama Tiven in term of defending dia agak bagus, cumanya in term of attacking beliau lebih suka untuk supply bola dan juga melakukan hantaran-hantaran jauh ke dalam kotak penalti lah, berbanding Cik Rashid yang lebih berbahaya apabila selalu buat overlapping, dia buat run, dia buat cubaan untuk masuk dalam kotak penalti, melakukan percubaan dari luar kotak penalti dan sebagainya. So Cik Rashid lebih efektif in term of attacking berbanding nama Tiven yang lebih better daripada in term of defending. Itu yang boleh saya puji lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Mereka punya wingback agak stabil di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, yang mana bahagian kiri boleh dikatakan Cik Rashid more to attacking, nama Tiven more to untuk supply bola dan more to defend. Jadi benda tu sangat bagus. Dan yang seterusnya yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan adalah mengenai mereka punya transisi, yang mana kita boleh lihat apabila mereka cuba untuk membentuk build-up ketika mereka pegang bola adalah dengan formation 3-5-2, dan ketika mereka bertahan mereka akan cepat untuk membentuk back 5 dengan bantuan nama Tiven dan juga Cik Rashid yang akan turun balik ke bahagian pertahanan untuk memberi support. Jadi transisi daripada pasukan Negeri Sembilan inilah yang menyebabkan Negeri Sembilan boleh bermain dengan sangat baik dalam penggunaan 3-5-2 ataupun penggunaan wingback ketika mereka menyerang. Sebab dalam bola sepak moden memang transisi is the key lah. Kalau transisi kita lagi cepat, maka kita akan boleh bermain dengan lebih bagus. So Negeri Sembilan ada benda tu. Dan yang paling penting, walaupun Negeri Sembilan bermain dengan defensive line yang agak tinggi pada perlawanan semalam dan memudahkan pasukan lawan untuk counter, tetapi nampaknya Negeri Sembilan tidak dihukum dengan counter attack daripada pasukan lawan. Tetapi agak kurang sikit lah apabila Negeri Sembilan pada perlawanan semalam banyak buat mistake ketika pasukan lawan dapat set pieces, terutamanya corner kick, apabila pasukan lawan boleh memanfaatkan corner kick yang mereka dapat untuk menjaringkan 2 gol. So mereka kena check balik, kena semak balik dalam situasi apabila pasukan lawan dapat corner kick, apa yang perlu mereka perbaiki lah. Dan untuk Matthew Alves, boleh saya katakan Matthew Alves walaupun skor 1 dan assist 1, tetapi daripada segi involve ketika menyerang, beliau tidaklah serajin daripada Gustavo. Sepatutnya apabila Gustavo dah create chance, dah attract defense, dah drop deep, sepatutnya Matthew Alves boleh lebih efektif di bahagian hadapan untuk mencari kedudukan yang kosong untuk beliau menerima bola. Dia perlu lebih banyak bergerak lah. Tetapi nampaknya Matthew Alves boleh dikatakan antara player yang agak kurang efektif ketika kawan lain dah create chance ataupun create space, dia tak pandai untuk cari ruang-ruang tersebut untuk menerima bola untuk membantu bahagian serangan. So benda tu memang Matthew Alves kena perbaiki lah untuk jadi lagi rajin macam Gustavo. Sebab Gustavo dah rajin create space more, sepatutnya dia boleh untuk masuk cari ruang yang kosong lebih lah, sebab defense akan follow up Gustavo kan. Jadi benda tu perlu diperbaiki oleh pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan Sarawak, boleh saya katakan mereka juga bermain dengan sangat baik in term of bahagian tengah dengan bagus dan sebagainya. Antara player yang menarik minat saya adalah tentang Zahrul Nizwan yang bermain dengan agak cemerlang di bahagian kiri. Gerakan-gerakan beliau bagus di bahagian kiri, bergandingan dengan Lee Chao Hun di bahagian tengah pun agak bagus. Cumanya kurangnya pasukan Sarawak adalah Uci Akbar. Yang mana Uci Akbar pada perlawanan ni boleh dikatakan beliau gagal untuk mendapatkan bola dengan bagus, dan beliau juga gagal untuk link up dengan baik, menyebabkan beliau terlalu isolated dan terlalu bersendirian di bahagian hadapan. So apabila menyerang, memang orang kata apa, Sarawak United punya pemain ni banyak membawa bola secara bersendirian sebab kurang dapat support yang cepat daripada teammate-teammate dia yang lain. Cumanya boleh puji Sarawak ni adalah pertama daripada segi bertahan yang diketuai oleh Gonzalo Soto, Stuart Ward dan juga Raja Imran, yang mana ketika mereka bertahan untuk game ni boleh dikatakan mereka sebenarnya memberi sedikit kesukaran kepada bahagian attacking pasukan Negeri Sembilan. Daripada segi mereka compact pun mereka compact, pembacaan game pun mereka bagus apabila mereka berjaya membaca penetrasi
penetration passing, through passing yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan, mereka berjaya untuk intercept dan juga block hantaran-hantaran tersebut lah. And so benda tu bagus lah. Dan untuk Sarawak pula, mereka juga bagus dalam memanfaatkan set pieces yang mereka dapat. 2 corner kick dapat 2 gol, so benda tu adalah positif lah. Cuma je mereka perlu perbaiki lagi di kawasan middle third, bagaimana mereka nak link up, mereka perlukan lagi kreativiti, dan mereka tak boleh nak mengharapkan seorang player je buat game dan sebagainya. Jadi itu sahajalah ulasan saya untuk game ni, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.